Okay, kita tengok soalan ni. Soalan apa ni? Soalan elasticity kan. Elasticity kita cerita tentang spring lah. Spring lah tu, spring lah kan. Okay, dia ada dua keadaan lah kan. Keadaan pertama spring ni lah. Before and after. Before and after lah. Sebelum selepas. Ini kita panggil sebagai, panggil apa? Apa nama dia? Initial length. Original length. Sebab tu dia panggil LO. Length O original. Boleh faham kan? Jadi 5.0, kamu tahu lah kenapa ada 0.0, sebab pembaris boleh baca 0.1 cm. Itu dia yang penting tu kan. Jadi kata LO adalah panjang spring tanpa beban. LO original length without load. Okey kan? Selepas itu kita bobol load. Load dia 100 gram. Boleh faham kan? 1 gram, jadi dia akan extend. Panjang lah. Extend, jadi bagi 5.5. Sebab 100 gram ni dia jadi 5.5. Faham lah kan? Jadi berat ini kita guna formula W equal to mg lah. Jadi dia jenis force. Force equal to W. W equal to mg. M sama dengan 100. Tapi cikgu pakai 10 untuk soalan ni. Nak senang kira. Faham kan? Okay kan? Sebenarnya kalau dalam SPM tu kau pakai 9.81. Kan? Ni sebab cikgu nota, cikgu dah cepat kira lah. Boleh tak? Kena pakai ni MPS 2 lah. Okey, sebab senang kira, jawapan pun senang lah. Kan? Jawapan dia 1 Newton. Nampak tak? 1 Newton. Simple je. Okey kan? Jadi 1 Newton menyebabkan extension sebanyak berapa? 0.5. Ya, 0.5. Jadi kata the extension X. Nama pun X, extension. Extension kan, faham? 5.5 tak lah. Jadi 0.5. Ini ya. Jadi kita tahu sini dengan jadual ni 1.0 menyebabkan extension 0.5. Boleh faham ni? Okey. Jadi Hooke's law, dia kata extension berkadar terus. Directly proportional dengan force. Force ni berat dia tadi lah. Kalau force 1 Newton 0.5. Kalau 2 Newton berapa Sam? 1. Nampak? 3? 1.5. 4? 2. Ya, kamu dah boleh jawab. Nampak? Sebab kamu refer pada Hooke's law. Hukum Hooke. Dia kata X directly proportional dengan force apply. Boleh faham Okey. Jadi ni definisi kekenyalan tak apalah. Dia kata kembali ke bentuk asal, daya dilepaskan. Maksudnya ability kan. Biasanya ability material to return its original length, original shape. Boleh kan? After force is released. Biasanya macam itulah dalam dia punya definisi tu. Jadi yang cikgu highlight ni semuanya penting lah. Nak icon ada. Kalau tak ada dia hilang markah Contoh ni lah. Senang je lah. Getah, span, spring, contoh lah. Okay, jadi kita tengok tadi nilai yang kamu beritahu tu betul lah. Betul lah. Kamu boleh assume sebab tak perlu buat eksperimen pun tak apa. Kau buat satu ni, terus dapat data ni. Sebab apa? Kamu pegang pada Hooke's law. Directly proportional. Dia ada syarat Hooke's law ni. Until elastic limit. Maksudnya lepas elastic limit, spring dah rosak. Mula mungkin 4 Newton okey lagi. Mungkin 5 Newton spring tu dah rosak. Dia tak boleh kembali ke bentuk asal. Jadi dia dah melebihi exceed elastic limit. Tu maksud dia. Okey, ini pula elastic potential energy, satu formula. Okey, EPE, elastic potential energy tadi kita tahu kan. Setengah Fx kan. Daripada Hooke's law kita dapat formula F equal to Kx. Kita dapat formula ni. Boleh kan? Jadi elastic potential energy half Fx. Ni kan. Jadi kamu gantikan F dalam tu. Jadi dapatlah elastic potential energy sama dengan half Fx. Fx ialah Kx. Betul tak? Lepas tu belakang ni dia X lagi kan. Jadi dapatlah half Kx square yang cikgu bagi tadi. Baik, boleh kan? Ada dua formula Fx atau Kx. Jadi F tadi kita tak boleh pakai tau. Sebab dia bukan force yang tadi tu. Bukan force yang kita tarik. Soalan tadi tu.
Saya tadi bukan force yang kita tarik. Jadi force tu tak sesuai kita guna. Dia tak bagi force pun. Force tu pun dia tak bagi. Dia kata ditarik. Kan? Tu soalan, contoh soalan. Jadi soalan tanya, kira tenaga kupayan elastic potential energy bila X equal to 5 cm. Jadi kita merujuk pada data ni lah. Data yang ada ni. Jadi kita tahu formula dia half Fx. Kan? Half lah. F berapa? 1. X 0.5. Tapi boleh tukar pada unit SI. Okay kan? Jadi tengok cara dia buat. Kalau kamu tak ada tukar unit SI, kamu dapat jawapannya 0.25 Newton cm pun boleh. Kalau tak mau tukar lah. Boleh betul. Dalam teks ni betul. Dapat tukar benda pun. Kecuali dia minta in SI unit. Tu kamu salah. Dia macam tu. Kalau tak minta, kamu boleh jawab macam ni. Okay. Kalau dia minta SI unit, kena tukar. Ya, tukar cm ke meter. Itulah sebenarnya standard meter lah kan. Okey, boleh kan? Boleh, kita teruskan. Ini Hooke's Law. Hooke's Law, hukum Hooke. Rumus dia dah cikgu terang tadi. F equal to Kx. Cikgu dah terang tadi hukum ni dia kata X directly proportional dengan force. Okey, sebelum had kenyal, before elastic limit. Tu yang penting ni jadi graf dia tu lah F melawan X. Graf dia pelik sikit. Kenapa pelik? Biasanya kita guna Maxis. Apa Maxis? Ingat Maxis? Apa dia? Manipulated variable X axis. Ingat tak? Tapi malang dia terbalik. Dia manipulated letak kat paksi Y untuk Hooke's Law. Hooke's Law saja. Eksperimen lain. Graf lain. Eksperimen graf lain. Hooke's Law graf dia lain. Terbalik. Terbalik kan? Kalau Hooke's Law ini jadi manipulated variable, ini jadi a responding variable. Terbalik. Tak ada masalah lah. Terbalik tu saja. Okay. Jadi masih straight line. Kenapa straight line? Sebab directly proportional. Cuma terbalik je lah. Okay. Jadi kita dapati dia garis lurus. Garis lurus apa maksud garis lurus? Uniform betul? Uniform velocity. Apa mana ada velocity kat sini? Tak. Uniform? Ini apa? Uniform? Extension. Dia jawab secara matematik. Straight line, uniform gradient. Uniform gradient. Gradient. Gradient matematik. Faham? Kecerunan yang uniform. Jadi dalam soalan ni, apa unit kecerunan? Garis lurus mesti uniform gradient ataupun kecerunan malar. Jadi unit kecerunan apa dalam graf ni? N-1. Ya, NM-1. Betul tak? Jadi kita dapat NM-1. Macam kenal. Tak? Kenal tak? Siapa ni? Ingat tak? Tadi kita buat tu. Ingat tak? Macam dia punya bukan macam Ya. Bukan extension ke? Extension X. Extension X. Extension of string X. Lagi satu kita ada F, force kan? Force F. Agaknya apa tu? Satu ingat tak? Constant. Ingat formula ni. Satu lagi tinggal tak cakap. Apa dia? F dah sebut dah. X dah sebut dah. Lagi? Mana ada tu formula tu? F K X. K lah. K. Kan juga F dah sebut dah. X dah sebut dah. Apa lagi tak sebut? K lah. K. Constant. Nama pun constant. Maksudnya gradient constant. Kan? Kecerunan malar. Gradient constant. Maksudnya spring constant. Jadi kecerunan ialah K. K. Jadi kita buat persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus yang daripada graf yang atas ni. Pada sikit Itu Y equal to MX plus C. Betul tak? Y. Faham. Masih hilang.
Y equal to MX plus C. Paksi Y apa sekarang? Dalam graf. Dia tak ada M tak sebut kan? F unit. Jika disebut dia F saja. Force. Boleh? Kalau kamu nak buat unit of gradient, boleh lah. M tadi kan? Okey, itu nama unit dia, bukan unit Okey, M apa tadi? M K. K, bagus. K. X. X tetap X juga. Tapi X ni bukan paksi X. X ni adalah extension. C berapa C? Gram. Kosong. Keluarlah formula F equal to KX balik. Nampak? Dapat balik formula tu. Sebab Husserl dia buat graf ni, kenapa? Dia nak dapatkan formula F equal to KX. Dia nak kekalkan formula tu. Cikgu ajar kamu kan, ingat tak? F equal to KX. Mula no fraction, tak ada fraction. Kiri laki, kanan perempuan, perempuan. Kan? Jadi hubungan F dengan X, laki perempuan boleh kahwin berkadar terus. Ingat kan? Itu cara dia kan. Dia pusing benda tu je kali Dia datang graf apa pun, cerita dia sama. Straight line, constant gradient. Tu kamu kena pegang tu. Itu asas fizik. Tak? Lepas tu dia kalau graf curve macam mana? Tu dia. Datanglah soalan macam ni. Sampai kamu pergi masuk bab fizik kuantum pun masih formula yang sama juga. Sama je. Y equal to MS plus C mesti kita guna juga. Okey, kita pergi pada yang ini pula. Okey, nampak tak? Ini graf yang sama juga Fx, graf ni juga. Tapi cikgu guna area under graph. Luas di bawah graf. Luas di bawah graf bentuk apa ni? Segitiga kan? Tapi tak apalah, tanya unit bawah graf. Kalau unit gradient tadi kita apa? Kita kena divide, bagi. Betul tak? Kalau yang ini kita kena darab. Faham darab kenapa? Sebab nak cari luas. Luas kan panjang darab lebar, lebar darab tinggi, pi j kuasa 2. J tu pi j kuasa 2 darab. J darab mana? Sama lah. Jadi kat sini kan, unit Y darab unit X. Jadi apa unit dia? Unit apa sekarang? Y apa unit Y? N, okey. X? M. Jadi Newton meter. Okey, maksudnya daya darab jarak. Betul tak? Daya jarak sesaran, displacement. Force time displacement. Ni apa sebenarnya? Force time displacement. Work. Betul tak? Formula work apa? W equal to Fx. Force time displacement. Jadi sebab tu kita panggil ini adalah unit work apa? Unit work. Unit dia adalah joule. Joule adalah tenaga ataupun energi. Work done ataupun energi. Boleh faham? Tapi bila kamu kira sini, dari Newton meter atau joule, kita tahu area under graph adalah elastic potential energy. Dia adalah tenaga. Joule adalah energi. Boleh faham? Jadi kita buat short form EPE lah. Yang cikgu tunjuk kamu tadi lah. Elastic potential energy. Boleh faham kan? Okay. Jadi kat sini, dia kata luas graf di bawah graf. Right. Luas di bawah graf. Area under graph sama dengan luas segitiga bersudut tegak. Betul kan? Jadi kena kira luas ni. Kalau kamu tengok luas ni adalah setengah darab tapak. Tapak dia apa? Tapak dia adalah X. Betul tak? Tapak dia X. Tinggi dia apa? F. Jangan pakai unit. F. Simbol. Kamu kena faham bila masa nak guna unit, bila masa nak guna simbol. Okey Sebab kalau nak terbitkan formula, kita pakai simbol. Kalau nak tahu itu kuantiti fizik, kita guna unit. Boleh faham Okey. Jadi tengok sini, ni tapak tinggi, jadi keluarlah formula dia adalah half Fx. Itu kita terang tadi. Elastic potential energy sama dengan half Fx. Dan bila kita ganti F dalam tu, kita akan dapat itu F equal to Kx. Kita akan dapat half Kx square. Boleh kan? Sebab F ni kita tahu Kx, jadi gantikan dalam tu. Jadi ada dua formula lah. Yang soalan tadi cikgu guna half Kx square. Nampak tak? Cikgu tak guna half Fx. Alright. Sekejap.
Tapi kenapa 1/2 kx square? Ya, F. Kenapa x square? Sebab X tu 2 kali, ni KX. F, ni KX, ni ada X. Dapat? Tak baik. Tak nampak? Okey, punya soalan. Mungkin tak nampak je kat apa pun. Okey Okey, jadi kita tahu formula dia half Fx kan? Jadi half F. F tu apa? KX. KX. Ni F tu. Faham? Ni formula ada X. Lepas tu kat depan dia ada x. Jadilah KX square. Faham? Okay. Ada half KX square. Tu dia. Jadi apa kesimpulan? Kalau kamu dapat graf ini, kita kata the area under graph adalah elastic potential energy, gradient adalah spring constant. Dia ada dua dia. Okey Okey, ada soalan? Tak ada, cikgu continue sini Ini next kelas yang hari tu ni. Okey yang kelas Jumaat tu, tidak apalah cikgu sambung lah yang ni. Okey ni. Ini adalah graf Fx. Jadi ada dua graf, dua garis lurus. Maksudnya apa? Kita buat eksperimen ni, kalau kamu ada satu spring, katakanlah cikgu saya ada satu spring. Spring A. Satu lagi cikgu besar sikit. Ni spring je ni. Ni spring B. Betul tak? Tapi tak tahu betul graf ni. Betul. Okey, graf A dengan graf B. Jadi kamu buat A ni ada data dia. Boleh? Ada data dia bla 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 kan. B pun ada data dia. Tapi kamu buat dalam satu graf yang sama. Same graf. Boleh faham? Mula buat A dulu. Dapat graf A. Lepas tu buat data B pula. Dapat graf B. Tapi kita dapati A dengan B ada different slope. Ataupun dia punya gradient. Different gradient. Tapi dua-dua adalah garis lurus. Both are straight line. Kenapa straight line? Sebab dia ada certain value of K. Faham? A ni ada value dia. B ni ada value dia. Betul tak? Betul. Okey kita tahu. Sebab tu kita buat graf tu. Buat A dulu, buat A. Lepas tu buat B, B pula kan. Tu dia. Jadi untuk graf A dengan B ni, mana kamu fikir the highest K? A atau B? A. Dia sebab dia lebih curam Bila A curam, jadi spring ni adalah spring yang lebih keras. Cikgu nak senang ingat K tu adalah ini kebetulannya lah. K tu adalah keras. Spring yang keras. Bila keras, dia not easy to extend. Yang macam yang kat padang tu, yang kat playground tu kan. Playground. Ada macam benda-benda yang macam haiwan-haiwan tu boleh naik tu kan. Naik tu. Dia kena spring yang keras. Kalau spring yang lembut, dia boleh easy to apa? Dam lah. Jatuh turun macam tu lah. Boleh tu dia. Ataupun easy to extend pun boleh lah. Spring yang lembut. Okey Ini contoh lah. Jadi kat sini kamu boleh tengok cikgu tanya soalan untuk soalan ni. Dia kata kecerunan A, kecerunan B. Mana lebih tinggi? A dengan B kamu dah jawab tadi. Jadi kita kata A more than B. Betul. Maksudnya kecerunan ialah spring constant. So spring constant A more than B. Sebab the gradient is spring constant. Boleh faham Okay. Jadi dekat sini, bila gradient tinggi, kecerunan bertambah, maka K akan bertambah. The value of K bertambah. Maksudnya spring tu adalah spring keras. Dalam bahasa Inggeris, dia tak panggil hard Dia panggil stiff. Stiff. Stiff Dia tak panggil hard spring. Tapi boleh juga kalau jawab hard spring. Dia tak ada masalah. Tapi dia punya ada certain untuk terms tu. Stiffness kan. Jadi keras, jadi susah untuk dilenturkan. Not easy to bend. Boleh susah tapi dia masih elastik. Ada pembaring kan? Kita ada pembaring yang lembut. Ada pembaring yang keras. Betul tak? Pembaring lembut tu dia macam tu kan. Lembut lah. Yang keras tu nak pusing. Keras Okey. Jadi samalah. Kecerunan rendah. Low. K dia rendah, spring lembut, soft spring, panggil soft spring lembut, soft spring, mudah dilenturkan. Biasanya kalau spring lembut ni dia punya nilai elastic limit dia lebih rendah.
Elastic limit. Elastic limit lagi rendah. Ha. Oh, Tahu elastic limit tu? tahu. Maksudnya kalau kita berbeban kan, dia dah cepat rosak. Spring lembut. Betul tak? Kalau spring tu lembut, dia cepat rosak sikit. Oh. Biasanya lah. Oh. Elastic limit dia tu. So, maksudnya kalau elastic limit untuk spring yang tak berapa lembut tu tinggi. Tinggi lah, yang keras lah. Oh. Kat motor pun ada spring juga. Absorber semua ada spring. Semua tu keras lah tu. Kan? Okay, okay, tengok yang ni pula. Factor kan. Factor of value K. Cikgu ada satu cara ni ingat. Talam. Talam. Boleh? Talam. Tapi bab elektrik ni pun talam juga. Kamu tengok ni. Sama juga. Nanti kamu jumpa lah. Tak boleh lupa kan bab elektrik, cerita yang dulu kan. T yang pertama ialah tebal wayar. Thickness. Kalau kamu tengok wayar tebal, ada dua wayar. Cikgu buat wayar buat ABC tak? Wayar A dengan wayar B. Mana yang lebih tebal? Dah tentu wayar. Inilah A lah kan. Jadi wayar tebal kamu rasa K tu mana tinggi? K tinggi. Mana keras? Yang A. Tebal kan? Tebal mesti keras. Jadi nilai K dia pun tinggi. Faham? Tapi dah lari yang ni ke sini. Dah dapat jawapan kan? Tak apalah. Okey, tu cerita K yang tinggi kan. Okey. Okey, A. Apa tu A? Ini maksudnya cikgu research kan. Ini adalah T. Tak. Boleh? Tak kan. Yang kedua adalah A. A ialah diameter of the spring. Diameter. Jadi kita letak ni lah. A kat sini lah. Area. Area ni maksudnya yang cikgu cerita yang tadi tu. Yang ada spring ni. Nampak spring tadi tu? Dua ni. Maksudnya ada spring yang diameter kecil, ni diameter besar. Diameter dia ukur dekat sini ni diameter. Ini diameter yang besar, nampak? Diameter. Jadi gambar ni yang ni lah. Ini diameter besar cikgu. AB buat C. C, D. Mana dia ada besar? C ke D? C. Panjang sama tak? Tengok gambar tu. Panjang sama. Dia akan manipulate satu je. Diameter cukup. Faham? Dia tak mau panjang pun dia manipulate. Susah lah nak buat eksperimen. Yang lain kena jadi constant baru kita nampak. Faham? Jadi kita tengok C dengan D. Jadi kamu cikgu tanya kamu mana spring yang keras? Sebenarnya spring C dah jadi lembut. Sebab dia diameter wayar sama. Diameter wayar semua sama. Cuma spring C ni dia macam tu. Spring ni dia sikit je. Nampak? Oh, faham. Jadi spring C jadi spring yang lembut. Boleh kan? Jadi spring C yang lembut. Jadi kita kata bigger diameter, K dia rendah. Boleh faham? Itu pun sama kau bicara buat elektrik ni. Itu cerita lain lah. Ini cerita juga kan. Tepat. Okey, kita pergi pada L. L tahulah. L merujuk pada length. Length. Tengok mana length. Okey. Semua sama lah. Length. Boleh? Length. Diameter sama. Okey. Thickness pun sama. Ketebalan pun sama. Boleh? Cuma beza dia adalah length. Okey. Mana seperti yang buat? A, B, C, D. Betul tak? E, F. Mana satu yang panjang? E pendek. E pendek. F panjang kan? Okey. Agak mana spring yang lebih lembut? F lembut. Lagi panjang lagi lembut kan? Jadi kesimpulannya ni wayar yang panjang, spring yang panjang, K dia adalah rendah. Nampak tak? K dia rendah. Jadi cikgu letak sini lah bagi kamu dah faham. Tebal, tinggi, okay. K tinggi. Ini pula area besar, K rendah. Boleh? Ini length yang besar, tinggi, K rendah. Nampak tak? Ada kita boleh nampak dia punya ni kan. Okey, lagi satu. Dia kata A. A ni payah sikit lah cikgu ngajar nantilah. Dia ada arrangement. Dia ada series and parallel. Tapi cikgu nak tanya kamu, rasa kamu boleh agak. Kalau spring tu dalam keadaan macam ni, cikgu lukis sikit kan. Macam ni.
Okay, kamu nak tarik spring ni dengan spring dalam keadaan macam ni. Ni panggil ini panggil parallel, ini panggil series. Semua sama spring. Diameter sama, semua sama. Faham? Panjang semua sama. Cuma susunan je, dia arrangement je. Agaknya mana spring yang kamu rasa senang je? A, B, C, D, E, F, G, H. Mana spring yang kamu rasa senang nak tarik? Ya, H. Sebab spring H adalah panjang, long. Ingat, bila long spring, K rendah. Boleh? Jadi siri K dia rendah. Dia badan sikit kan. Parallel K dia tinggi. Nampak tak? Tu cerita dia. Tapi tak ada dalam gambar ni kan. Dia tengah macam tu kan. Jadi A dia tahu dah siri and parallel. Siri maksudnya K rendah. Boleh kan? Parallel K tinggi. Ini senang je. Okay, next kita buat apa nama tu? M pun tak ada kat sini. Tapi ada. Dia ada dua kan. Dia spring, material of spring. Satu dia kata ni di sini kan. Ni M lah. Padah pula ni M. Boleh kan? M ni satu spring keluli, satu spring cupra. Mana yang kamu rasa yang lebih keras? Spring Keluli. Nama keluli ni dia ada apa? Macam alloy lah, ada campur-campur. Jadi keras lah kan. Jadi kita kata spring keluli lebih keras, spring besi. Ni besi pula. Besi saja pun lebih rendah. Kalau cupra ni, kalau kita buat cupra macam ni, buat faham kan? Cupra. Boleh faham tak? Jadi yang ni kita tak boleh cakap lah berkadar terus ke apa. Dia depends on material. Ini pun tak boleh cakap juga. Ni type of arrangement. Boleh? Yang kamu boleh cakap hubungan tu ni lah. Yang berkadar terus ialah tebal je lah. Ialah semua inversely proportional. Berkadar songsang. Boleh faham Ada soalan tak? Tak ada. Tak ada, boleh faham kan? Jadi nilai K kita boleh kira kan? Okey, ni graf. Graf apa? Graf Hooke's law dengan experiment law. Okey. Mungkin kamu dekat sekolah nanti akan buat eksperimen macam ni. Graf macam ni. Tapi Hooke's law bagi Fx. Ingat? Fx. Jadi kita tengok kan, kecerunan unit kita tahu Newton cm. Tapi kalau eksperimen cm Newton. Faham ke? Oh, sebab yang terbalik. Axis. Ya, axis. Y axis over x axis. Ingat? Kita balik tau. Okey. Tapi kenapa dia masa buat eksperimen je ke yang macam tu? Eksperimen macam ni. Kalau eksperimen ikut soalan lah. Kalau soalan suruh buat FX, kamu buat FX lah. Eksperimen. Tapi normally eksperimen dia kena axis. Manipulated variable x axis. Itu eksperimen Hooke's law dia tak pakai. Dia tak ikut eksperimennya apa cara. Boleh faham Jadi dia isu cikgu tu, isu dia kat sini. Faham tak kadang bila jawab soalan ada pelajar macam ni. Dalam buku tak ada ni cikgu buat ni. Oh ya. Yeah. Yang benda ni lah. Sebab tengok macam pelajar masalah. Tentu cikgu buatkan nota macam ni. Okey Jadi unit dia Newton cm. Baru kan per cm. cm per Newton terbalik. Kecerunan pemala K. Kecerunan pemala K tahulah. Ini sebab F equal to Kx. Tak? Sebab ni F equal to Kx. Jadi dapatlah K sebagai pemala. Yang ni graf dia dah terbalik. Bila terbalik kita jawab kecerunan ialah 1 over K. Nampak? Jadi 1 over K. Yang ni K over 1. K lah tu. Ni 1 over K terbalik. Inverse. Boleh faham Itu dia. Ini eksperimen 1 over K Okey. Jadi kita tengok pula apa kesan dia. Dari satu kecerunan bertambah. Mana kecerunan bertambah? Untuk ni. A rendah. Maksudnya nilai K dia tinggi rendah? Rendah. Tinggi sebab ada Hooke's law. Hooke's law sebab gradient is spring constant. Oh, gradient is spring constant. Faham? Oh, okey. Faham? Boleh faham ni. Gradient spring constant cerita tentang Hooke's law. Tapi kalau kamu nak jawab ni, kecerunan bertambah, yang eksperimen, pemala spring K berkurang. Kecerunan bertambah mana? C.
Kecurunan bertambah tapi K dia berkurang. Sebab apa? Dia berkadar songsang. Kecurunan dengan equal tu 1/K. Ni kesan daripada graf tu kalau kita ubah. Oh, faham. Boleh Boleh. Sebenarnya value sama je sebenarnya. Tapi cuma kita nak jawab tu kadang-kadang dia jadi macam terbalik. Boleh? Okey, dalam soalan Hooke's Law ni kata kecurunan tinggi, kecurunan B rendah. Ni biasalah. Kan? Jadi K A untuk tinggi, untuk A kan, K untuk B adalah rendah. Boleh kot? Boleh okey. Tapi ini terbalik. Walaupun C kecurunan dia tinggi, kecurunan D ni rendah, bila jawab terbalik. K untuk C rendah, K untuk D tinggi. Sebab ni inversely proportional. Ini experimental law. Boleh experimental. Boleh. Cuba dia buat dua graf kiri kanan. Eksperimen dengan tu. Boleh faham ni? Boleh. Dia macam tu sikit lah. Okey, jadi kita tahu kan, kalau K tinggi, stiff. Keras lah. Ni dah mestilah. Spring keras dan susah dilentur. Not easy to bend lah. Okey, ni sama. Kalau six-way rambut, ni sama. Cerita sama. Walaupun kamu tengok macam ni kan, cerita dia tetap sama. Konsep sama. Cuma yang beza dia graf. Okey Okey, luas dia graf pun sama. Sebab apa? Dia darab. Panjang darab lebar, darab 2 kali 5 sama dengan 5 darab 2. Sama je kan? Jadi unit pun sama. Luar graf pun sama. Elastic potential energy. Tak ada masalah. Untuk dua-dua graf. Tapi boleh? Sebabnya boleh guna untuk dua-dua yang hukum Hooke tu dengan eksperimen lah. Dua-dua boleh guna. Macam mana? Yang formula ni boleh guna untuk dua-dua. Nah, boleh gunalah. Yang ni kalau kamu nak graf ni, dia kata find elastic potential energy. Boleh? Half Fx. Ini pun boleh. Tak ada masalah. Sebab apa? Sebab dia cakap tu yang 2 darab 5 sama dengan 5 darab 2. Sama kan? Jadi dia tak lari. Unit tak akan lari. Bahagi dah kata balik. Ini sebab bahagi nampak ni. Kecurunan ni bahagi juga tu. Jadi lain. Tu sebab dia. Okey, jadi kita pergi pada persamaan yang lurus. Straight line equation. Okey, kita tengok cikgu padam dulu. Okey, apa Y sekarang? Untuk ni. F. Okey, cikgu dah terang tadi dah. Sama dengan M apa? Kecurunan apa? K kan? Okay. X lah. Okay. C kosong kan? Jadi kita dapat F equal to KX. Ini kita dah terang tadi dah. Okay kan? Okay, kita buat graf eksperimen pula. Y apa sekarang? X. Ya, X. Betul tak? Jadi kita cuba tak. Y ialah X. Betul tak? M ialah? K. M tu apa? M gradient kan? Gradient tu apa? Apa dia? Spring constant. Tak tepat tu. Kan ada sini lah. Sini gradient. K. 1/K. Jadi 1/K. Betul tak? Pasti X apa? F. C tambah kosong. Betul tak? Tapi bila kamu derive balik, kamu akan dapat balik F sama dengan KX. Sama juga. Cuma dia punya penerangan Hooke's Law lain. Terbalik. Nampak tak? Benda sama je. Tapi cuma Hooke's Law kata dia buat manipulated tu dekat paksi Y. Itu saja. Jadi kesan dia apa? Kesan dekat gradient. Jadi kalau kamu jawab, boleh perangkap. Boleh terbalik. Dia bagi graf eksperimen law kata mana height stiff. Habis kamu dah jawab satu terbalik. Nampak? Sebab dia terbalik. Itu penting tu. Tu kena faham konsep. Kalau kita tak faham konsep, kita jawab je F, K, kita jawab habis. Macam tu Boleh kan? Tu cerita ni. Ada soalan tak slide ni? Tak ada. Okey. Tengok yang berikutnya. Slide yang berikut. Okey, kita buat sikit soalan yang simple lah. Soalan simple. Okey, soalan ni. Okey, soalan ni Ni senang je. Okey, kamu boleh jawab cepat lah. Soalan. Ya, N itu satu kan. Senang je. Kan? Dia kata, nombor 2, physical quantity. Kecurunan. Apa dia?
spring constant. Sebab ini unit untuk spring constant. Nampak? Kan? Ikut graf kan? Okey. Cari nilai kecerunan. Dia kena cari sikit lah. Jadilah ni X2, ni 2.4 kan? Itu koma je lah ni. 0.2, 0.2, 0.4 je silap. 0.4 je silap. Okey, betul. Tolak lah. Kita dapat. Berapa tu? 4 bahagi dengan berapa? 0.2. Jawapan apa? 20 unit? Ya, kita pakai unit ini. Kita dah kira. Faham? Dapat ni soalan basic je. Tapi dia terang step by step. Kamu faham ke tak faham ni soalan ni? Boleh, cikgu buat soalan ni. Okey, cari nilai pemalas spring. Spring constant. Nilai pemalas. Berapa nilai tu? 20 dia. Soalan dia tanya. Kamu faham ke tak? Apa yang kamu kira atas ni? Saya pemalas spring. Tu sebenarnya. Okey. 20. Okey, cari unit buah graf. Dia buah graf. Jadi kena buat area unit bukan unit dulu. Luas di bawah graf. Luas di bawah graf. Ya. Satu ke dua. Unit. Tak boleh kira tu. Kamu dah lupa ni. Kalau gradient bahagi. Luas bawah graf kena lupa. Darab je lah. Tadi ni bahagi kan. Sekarang ni darab je. Darab. Dalam graf ada dua. Gradient and area under graph. Gradient dy. And y bahagi x. Betul? Unit dia. Area under graph and unit y times x. Darab. Jadi kita dapat Newton meter. Tak faham? Unit paksi y darab unit paksi x. Ya. Unit paksi y Newton, paksi x meter. Oh, faham. Dah faham tak? Dah faham tak? Kalau Okey, luas di bawah graf times gradient dy. kalau gradient y over x. Ya, y over x. Kan? Itu kamu kena tahulah. Kan? Okey, nombor yang kedua. Kedua apa? Kedua pula nombor. Apakah fizikal kuanti? Kuanti fizik untuk luas di bawah graf. Sebenarnya apa ni? Tadi cikgu dah ajar dah. Nama lain apa? Newton meter ataupun lupa dah. Joule. The work. Work. Okey, jadi work equal to Fs. Force time distance or displacement. Boleh? Jadi Newton, unit Newton, ini meter. Nampak? Jadi kita tahu kuanti fizik apa ni? Area under graph. Sebenarnya apa? Joule. Itu unit. Physical quantity. Work tu tak tepat sebab betul tetapi kurang tepat. Sebab ni spring. Dah lupa ni, baru tadi terang. Cuba kan? Tak ingat? Energi lah. Energi apa? Ya, elastic potential energy. Boleh? Panggil elastic potential energy. Okay, kan? Okey, cari luas di bawah graf. Cuba jawab. Senang, bentuk segitiga ni. Tapak pun dah tahu. Tinggi pun kamu dah tahu kan? Berapa? 0.4. Unit? Nm boleh, joule pun boleh kan? Okey. Boleh kan? Okey. Cari nilai EPE. Elastic Potential Energy. Apa jawapannya? Nak kira juga.
20. Sekejap. Elastic potential energy. Elastic potential energy. Empat 4. darab 0.2 kan? Sebenarnya cikgu dah terang tadi kan. Luas di bawah graf, area under graf. Ni kan. Luas di bawah graf adalah apa? Kuantum fisik dia apa? Elastic potential energy. Jadi apa jawapan? 1/2 mv square per degree. Tak boleh kira lah. Kita ambil yang nilai terus. Oh. Jawapan yang sama. Tak kira, tak boleh kira. Sebab apa? Area under graph adalah elastic potential energy. Faham Sekejap. Area underground adalah elastic potential energy. Ya. Tapi maksudnya y darab x juga. Bukan formula dia half fx sebab bentuk segitiga. Faham? Bentuk dia segitiga. Tapi tak perlu kita nak kira dah ni. Sebab apa? Dah ada dah. Oh. Boleh faham ni? Maksudnya graf ni gradient ialah K. Jangan buat. Gradient adalah K. Faham? Kalau tanya gradient tu berapa? Okey, gradient 20 kan? K pun 20. Betul tak? Lepas tu tanya pula area under graph. Area under graph ialah EPE. Boleh? Boleh. Jadi dia tanya luas dia berapa? Dapat nilai dia. Dia cari EPE. Sama juga. EPE adalah gradient. EPE adalah area under graph. Okey. Boleh faham kan? Boleh. Itu cerita dia. Clear tak? Dia structure, kena ada structure sikit yang tak berapa faham. So EPE is area under graph. Ya, area under graph. Gradient is ni. Tapi tak boleh hafal. Kamu kena faham. Tapi kalau kamu dah, kalau kamu nak hafal pun tak ada masalah. Dah faham hafal tak ada masalah. Cuma kalau kamu saja hafal tak boleh. Cuma kena faham. Kenapa jadi macam tu? Okay. Sebab dalam soalan fizik ni banyak. Dia bukan soalan F lawan X saja. Okey, cikgu beri contoh satu lagi graf Contoh graf. Graf ni. V MS negative 1. TS. MS negative 1. Nampak? Graf dia macam ni. Tak apalah, tak kisah graf macam mana pun tak kisah. Sekarang jadi gradient ni apa? Apa tu? Acceleration. Nanti kamu tahu. Okey, lagi satu. Area under graph dia apa? 1/2. Tak ada. Kita nak unit Y times unit X. Darab. Tadi ni Y kan? Jadi MS negative 1. MS negative 1 adalah M per S darab S. Betul tak? Jadi bila kita potong sini, kita dapat apa? M. So the area under graph adalah meter. Ataupun meter tu apa? Siapa pakai meter? Displacement ataupun length. Boleh faham tak? Itu konsep kamu kena faham. Dia lain graf, lain cerita dia. Tapi dia ada dua benda. Gradient dengan area under graph. Tapi ada juga graf yang tak ada apa-apa. Area under graph tu tak ada maksud. Faham? Yang ni graf yang ada maksud. Maksudnya gradient ada, area under graph ada maksud. Boleh? Boleh, tak ada masalah Okey ke? Okey lah. Pening bukan. Buat apa dia lah. Kita bincang sekejap-sekejap lah. 2 dah. Dah? Satu ni Okey, dia kata cari daya bertindak ke atas 0.1 kilo ni. Senang je lah kan. Ni cikgu dah terang tadi. Kita pakai G sama dengan 10 kan. G 10. Jadi kamu tengok sini kan. Dia dah. mg. W itu mg darat apa cm. Ada masalah? Tak ada kan? Tentukan panjang asal berapa? Senang. 5. Dia tanya soalan dah ada dalam tu je. Saja tanya. Kan? Okey.
Cari panjang spring apabila beban 0.1 kilo. Panjang. Panjang spring kan? Bukan pemanjangan. Panjang spring. Length of spring. 5.5. Ya, 5.5. Nampak? Soalan simple dia. Okey, yang berikutnya tanya. Cari pemanjangan spring. Pemanjangan extension. Okey, bila 0.1. Apa jawapannya? 0.5. Ya, 0.5. Soalan ni kalau keluar SPM seronok lah kan. Tapi tentu kadang dia tak jawab. Okey, dalam soalan ni, dalam graf ni, mana satu manipulated variable? Kamu tengok. Ya, experiment. Kita akan tambah berat ni kan. Tambah jadi dia kata the manipulated variable is force ataupun weight. Force atau weight kan. Force ataupun weight. Bergerak balas ialah extension. Okey, extension kan. Length betul juga tapi paling tepat extension. Constant variable? Ya, spring constant. Kita guna spring yang sama. Spring yang sama, same spring. Same spring, same spring constant. Boleh faham? Okey kan? Hubungan F dengan X. Ada ulang tadi. Apa dia? F dengan X. When F increase, X. When F increase, X increase. Jadi directly proportional. Boleh? Jadi kita lengkap data ni, kamu dah tahu tadi, cikgu ajar tadi kan. 1 jadi apa? 0.5. Ni soalan tadi juga ni kan. Kau tengok kan. Jarak. Cuma kita sambung je 2.5. Sebab dia directly proportional. Maksudnya bila value of F increase, betul tak? F increase 1, 2, 3, 4, 5. Nilai X pun akan bertambah. Betul? Okey, cari pemalas spring tunggal. Kita pakai formula F. Mana-mana kamu boleh pilih. F1 pun boleh pakai. X1 pun, X 0.5. Kau boleh pakai yang ni pun boleh. Ganti dalam formula F equal to KX. Jadi ganti kan. Cuba pilih kan. Itu 0.1 darab ni. Ni satu lah ni. Ni. Cuma ni beza sikit lah. Kosong sebab apa cikgu tukar pada SI unit. Sentimeter tukar pada meter. Jadi kamu dapat K sama dengan 200 meter. Boleh faham? Boleh. Senang tak? Boleh. Okey, tak ada masalah. Nanti kita, kalau kamu nak bincang, kamu buat soalan spring yang macam tutup buat. Kita buat spring yang ada apa bentuk-bentuk lah macam siri, parallel, nak kira tu. Itu susah juga tu kan. Oh, yang parallel tu kena 1/2. Parallel nak kira dia. 1/2. Ya, parallel 1/2.